Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kuliah tafsir kita dalam surah Az-Zumar ayat ke-42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله يتوفى الأنفس. Allah Subhanahu wa taala yang mematikan manusia, yang mencabut roh daripada badannya. Inda fana hina mautiha, ketika mana sudah sampai tempoh ajalnya. Ini dipanggil sebagai al-wafatul kubra. Al-wafatul kubra makna kematian yang sebenar. Allah Ta'ala cabut roh daripada badan dia ketika mana sudah sampai ajalnya. Wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mematikan manusia yang tidak ketika tidurnya. Ketika tidur, Allah Ta'ala yang mematikan manusia, tapi dia bukan mati yang sebenar dalam tidur. Itu dipanggil sebagai al-wafatus sughra. Satu dipanggil wafatul kubra, mati yang sebenar, iaitu mati yang perlu dikebumikan. Satu lagi dipanggil al-wafatus sughra, iaitu mati kecil, iaitu dipanggil tidur. Allah Ta'ala ambil juga roh kita, pegang roh kita, tahan roh kita, tapi kemudian bila jaga, Allah Ta'ala kembalikan balik. Dalam ayat ini sebenarnya al-i'tibar, untuk kita mengambil pengajaran, ibarah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mematikan manusia ini dua cara. Salah satunya wafatun kamilatun haqiqiyatun, iaitu dipanggil sebagai maut, kematian yang sebenar. Kewafatan yang sempurna, yang secara hakikatnya itulah dipanggil kewafatan yang sempurna, yang disebutkan dalam kitab At-Tashil, kitab tafsir At-Tashil. Okey, satu kematian yang kedua dipanggil wafatun naum, tidur. Kerana orang yang tidur seperti mati. Apa maksud seperti mati orang yang tidur? Dia tak dapat mendengar, tak dapat melihat. Orang yang tidur kita cakap macam mana pun dia tak boleh dengar, sebab dia sedang tidur, dia sedang mati dan tak boleh melihat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Allah Ta'ala wafatkan kamu pada waktu malam. Takdirnya adalah yatawaffal anfus allati lam tamut fi manamiha. Mereka sebenarnya mati tapi tidur pada waktu malam, mati kecil. Ibnu Katsir menyatakan Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu bahawasanya dia adalah mutasarrif. Dia yang bab-bab roh kematian ini adalah urusan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala yatawaffal anfus al-wafatal kubra. Wafat kecil, wafat besar, kematian sebenar, kematian dalam tidur, kematian dipanggil tidur. Itu semua dalam tasarruf Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu Allah Subhanahu wa taala uruskan dengan menghantar malaikat al-hafazah, malaikat yang menjaga, yaqbidunaha minal abdan, yang akan mencabut roh kita ketika tidur, kemudian kembalikan balik ketika kita sedar daripada tidur. Semua Allah Taala hantar malaikat yang untuk mengambil roh kita ketika tidur, mengembalikan kembali roh kita ketika kita sedar daripada tidur. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Allah Subhanahu wa taala yang menahan roh allati qada 'ala sahibihi al-maut fala yarudduha ila al-badan. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Allah Subhanahu wa taala yang menahan roh, makna tak kembalikan balik roh kepada orang yang sedang tidur, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang mematikan. Bila roh tak dikembalikan balik kepada orang tadi, mati. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah Subhanahu wa taala menghantar roh
Orang yang tidur tadi ke badannya kembali ketika mana dia sedar sampai waktu yang telah ditentukan. Dan sampailah waktu kematian yang sebenar. Huwa ajal mautiha, iaitu kematian sebenar, kematian yang hakikatnya. Ibnu Abbas menyatakan inna arwahal ahya wal amwat taltaqi fil manam. Fatata'aruf ma sya'allahu laha fa idza aradat ar-ruju' ila ajsadiha amsakallahu arwah al-amwat 'indahu wa arsala arwah al-ahya ila ajsadiha. Ibnu Abbas menyatakan ruh-ruh orang yang hidup, orang yang mati akan bertemu ketika tidur. Apa maksudnya? Bila mana Allah Ta'ala nak supaya dikembalikan balik roh ke jasad, maka dikembalikan balik roh ke jasad, maka sedar dia bertidur. Ada yang Allah Ta'ala tidak hantar kembali, mana dia mati. Imam Al-Qurtubi menyatakan dalam ayat ini nak memberi tambih, peringatan yang besar. Nak beri peringatan apa? Tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang boleh tentang urusan roh ni? Tak boleh. Semua urusan Allah Ta'ala. Dan urusan Allah Ta'ala tanpa bantuan daripada mana-mana makhluk. Cuma Allah Ta'ala tugaskan malaikat je lah untuk mengambil roh dan juga mengembalikan roh. Ini sifat uluhiyah Allah Ta'ala. Sifat uluhiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajib kita menyembah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menghidupkan, yang mematikan. Allah Ta'ala melakukan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. La yaqdiru ala zalika siwah. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu selain daripada Allah buat seperti Allah Ta'ala. Sebab itu di akhir ayat Allah Ta'ala menyatakan inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada demikian terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Mana perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang mengagumkan ini. Roh boleh ditarik, boleh dikembalikan. Perkara yang ajaib. Pada tanda-tanda keajaiban ini ada tanda yang jelas ke atas kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ilmu pengetahuan Allah, sempurnanya ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kaum yang mereka berfikir. Maka mereka akan mengambil pengajaran daripada peristiwa ini. Pada ayat berikutnya, amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Bahkan mereka orang-orang kafir, mereka tak berfikir. Mereka menjadikan syufa'a yang memberi syafaat kepada mereka, mereka jadikan berhala-berhala supaya memberi syafaat kepada mereka. Maka kamu lihatlah bagaimana kejahilan mereka, iaitu mereka orang-orang kafir menjadikan berhala yang tidak memiliki sesuatu pun. Mereka tak boleh melihat, bergerak, tak boleh mendengar, tambah-tambah lagi nak memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibnu Katsir menyatakan sebenarnya ayat ini amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Inilah celaan kepada orang musyrikin kerana mereka menjadikan syufa'a. Syufa'a ni apa? Mereka menjadikan selain daripada Allah sebagai pemberi syafaat. Syufa'a, iaitu berhala-berhala mereka. Ini adalah satu celaan kepada orang musyrikin. Yang mana berhala ni mereka menjadikan daripada diri mereka sendiri. Mereka yang buat, bukannya berhala tu buat mereka. Ittakhadhuha min tilqa'i anfusihim bila dalilin wala burhan. Berhala yang mereka jadikan ni, mereka yang buat tanpa sebarang dalil, sebarang bukti. Dan berhala-berhala ni tak memiliki sesuatu pun. Mereka tak ada akal untuk berfikir. Mereka tak ada pendengaran untuk mendengar. Mereka tak ada penglihatan untuk melihat. Bahkan mereka jamadat, satu objek. Aswa'u ahalan bikasir minal hayawanat. Bahkan mereka lebih buruk keadaan mereka daripada haiwan. Haiwan boleh bergerak, boleh melihat, boleh mendengar. Adapun al-jamadat lebih teruk daripada itu keadaan mereka, sebab mereka ini tidak boleh mendengar dan melihat. Qul, pada ayat
Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Ini adalah istifham, pertanyaan tapi taubikh. Yang dipanggil al-istifham taubikhi, iaitu pertanyaan mencela. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, katakan apa? Adakah kamu nak menjadikan berhala-berhala sebagai pemberi syafaat? La yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Sedangkan mereka ini, sifat mereka adalah jamadat, objek, tak mampu ke atas sesuatu pun, tak berkuasa ke atas sesuatu pun, tak ada akal, tak ada rasa. Bagaimana kamu boleh menyembah mereka? Ayat berikutnya menyatakan, qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard lahu mulkus samawati wal ardi thumma ilaihi turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, milik Allah. Katakanlah kepada orang musyrikin, milik Allah lah syafaat, milik Allah Ta'ala sahaja. Tak ada siapa memiliki syafaat walaupun seorang, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tak mampu seorang pun memberi syafaat melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lahu mulkus samawati wal ard lahu mulkus samawati wal ard. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mutasarrif fil mulk. Allah Ta'ala yang menguruskan kerajaan Allah, al-malakut, kerajaan langit dan juga bumi. Imam Al-Baydawi menyatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala malikul mulki malikul mulka kullah. Kerajaan semua milik Allah. Allah Ta'ala memiliki semuanya. Tak ada seorang pun memiliki, tidaklah memiliki seorang pun an yatakallam fi amrihi duna iznihi wa ridah. Tak ada seorang pun yang memiliki sesuatu yang boleh bercakap dalam urusannya tanpa izin dan redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua milik Allah, pendek kata. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah lah tempat kamu dikembalikan. Maka Allah Ta'ala akan menghukum, memberi hukuman dengan seadil-adilnya sesama kamu. Ya Allah Ta'ala akan balas semuanya dengan mengikut amalan kamu. Pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-245, Allah Ta'ala buka cerita baru, iaitu Allah Ta'ala menyebutkan tentang satu jenis yang lain, perbuatan huduh mereka, perbuatan jelek mereka. Allah Ta'ala menyatakan, wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Di antara keburukan orang-orang yang melakukan syirik, apabila disebut nama Allah semata-mata dalam doa dan sebagainya, segan serta liarlah hati mereka, yang tidak beriman kepada hari akhirat. Dan apabila disebut nama-nama mereka, nama-nama yang mereka sembah dan puja selain daripada Allah, mereka dengan serta-merta riang dan gembira. Ini kejelekan hati mereka. Apa dia? Apabila disebutkan nama Allah, tidak disebutkan bersama dengan nama Allah, nama berhala mereka tak disebutkan. Disebutkan di hadapan orang-orang musyrikin. Disebutkan la ilaha illallah, ishma'azzat. Hati mereka tak selesa. Ishma'azzat, telah liarlah hati mereka, tak selesa, mereka tak suka. Hati orang-orang tak beriman terhadap hari akhirat, tak beriman kepada Allah, hati mereka tak selesa, rasa gelisah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Apabila disebutkan berhala-berhala, mereka terus gembira. Ini Imam Fakhrul Razi menyatakan, inilah jenis perangai buruk orang-orang musyrikin. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad, apabila kamu sebut nama Allah sahaja, sebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah Ta'ala Maha Esa, tiada sekutu bagi Allah, telah terzahirlah rasa ketidakseronokan dalam hati mereka dan daripada wajah mereka. Apabila disebutkan berhala-berhala, maka tampak kegembiraan pada hati dan muka mereka. Itu menunjukkan tentang betapa dalamnya kejahilan mereka, kerana sebutan Allah adalah sebutan kebaikan, tanda kebaikan dan juga kebahagiaan. Sebutan berhala, objek,
itu adalah ra'sul jahalat, itu adalah kepala kepada kebodohan. Ini menunjukkan mereka nak menyatakan, nak memberitahu bahawasanya inilah dalil yang paling kuat tentang kejahilan dan juga kedunguan mereka terlampau. Pada ayat yang berikutnya, Qulillahumma fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Katakanlah wahai Muhammad, qul Allahumma, ya Allah, fatiras samawati wal ardh, wahai pencipta langit dan juga bumi, alimal ghaibi wasyahadah, wahai zat yang mengetahui perkara rahsia dan perkara yang terang, wahai zat yang tidak tersembunyi ke atasnya perkara tersembunyi daripada apa yang ghaib, daripada pandangannya. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, kamulah yang menghukum antara hamba-hamba kamu mengenai, kamu yang pisahkan antara, yang membuat keputusan di antara makhluk-makhluk dengan keadilan kamu, dengan kurniaan kamu. Maka berilah keputusan antara kami dan juga antara orang musyrikin. Dalam kitab Bahrul Muhit, tafsir Al-Bahrul Muhit, disebutkan apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang ceteknya mentaliti mereka ataupun akal mereka ni, sebab mereka rasa tak selesa, janggal dengan menyebut nama Allah dan berasa gembira dengan menyebut nama berhala mereka. Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulnya supaya an yada'uhu bi asma'ihil uzma. Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasul dia supaya berdoalah dengan nama-nama Allah Ta'ala, minal qudrah wal ilm liyafsula bainahu wa baina a'daih. Mintalah pertolongan kepada Allah untuk mendapat kemenangan kepada musuh-musuh kamu dengan menyebutkan nama-nama Allah Ta'ala, asma'ihi al-uzma, nama-nama Allah yang besar, asma'ul husna. Dan pada yang demikian juga ada ancaman sebenarnya untuk orang musyrikin, di atas kebodohan mereka, dan juga memberi motivasi kepada Nabi SAW terhadap bersabarlah di atas kejelekan kebodohan mereka. Imam As-Sawi menyatakan, iltaji, hendaklah kamu wahai Muhammad minta berlindung kepada Tuhan kamu dengan berdoa dan juga dengan tadarru' dan rendah diri, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu berkuasa ke atas setiap sesuatu. Okey? Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adzabi yawmal qiyamah wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Kalaulah orang-orang musyrikin ni, kalau orang-orang musyrikin yang menzalimi diri mereka sendiri, dan dengan mendustakan Al-Quran dan juga Rasul, kalaulah mereka orang-orang yang kafir ini, mereka memiliki apa yang ada di bumi daripada harta, dan mereka memiliki seumpamanya juga, seumpama itu, iaitu satu kali ganda mereka ada harta seumpama bumi ini, laftadaw bihi min su'il azab yaumal qiyamah, pasti mereka nak jadikan semua harta yang ada di sisi mereka, harta simpanan mereka ini, sebagai tebusan untuk diri mereka daripada azab Allah yang sangat dahsyat pada hari kiamat. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, maka zahirlah bagi mereka daripada hukuman-hukuman, pelbagai hukuman-hukuman azab-azab Allah Ta'ala, ma lam yakun fi hisabihim, yang mana tidak terlintas pun pada fikiran mereka, yang tidak pernah mereka fikirkan pun tentang azab seperti ini. Wa nadhiruha fil wa'di, samalah seperti mana janji baik Allah Ta'ala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, janji syurga yang tak pernah terlintas di fikiran satu jiwa pun tak tahu, ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa yang tersembunyi bagi mereka daripada nikmat dalam syurga, seperti itulah azab neraka orang kafir, tak terlintas pun. Inilah yang mereka dapat di akhirat nanti. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat ke-48 pada minggu yang akan datang, insyaAllah Ta'ala.
Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.